nak dengar berapa ribu lagi dapat. Dalam keadaan kita hari ni makanan tak ada atas meja. Duit dalam bank semakin kurang. Tan Sri Muhyiddin dah merompak. Jadi rakyat tertanya-tanya lah, apa lagi nak dah bagi pada rakyat. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin dah hajar rakyat, akan ke bagi ni. Tapi sampai bila? Banyak mana pitih negara ni? Jadi kita boleh katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, dia dah jumpa jalan buntu, akhirnya jalan terbaik untuk kekal sebagai Perdana Menteri, isytihad darurat. Yang sebenarnya bukan dia nak mengatasi masalah COVID, tapi sebenarnya nak menyelamatkan dia sebagai Perdana Menteri. Dan kuncu-kuncunya ni, seperti Tok Guru Haji Hadi Awang, nak menyelamatkan jawatan dia sebagai Duta Khas ni menyokong. Dah jadi wajib. Tan Sri Anwar Musa, Taqiyuddin, mereka semua tu bukan kerana nak menyelamatkan negara, tetapi nak menyelamatkan jawatan. Dan kalau ahli parlimen, ahli politik tak boleh bercakap di parlimen, di mana fungsi semak dan imbang kita? Di mana demokrasi yang ada dalam negara kita? Jadi kita boleh katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin lah bapa perosak demokrasi dan bapa pengkhianat di Malaysia pada hari ini. Kita teruskan kepada saudara Jermin. Baik, Jermin. Ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri yang ke-8. Jadi 7 Perdana Menteri sebelum itu diberikan gelaran masing-masing. Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan. Tun Abdul Razak, bapa pembangunan. Tun Hussein On, bapa perpaduan. Tun Dr. Mahathir pada tahun 1981 hingga 2003, bapa pemodenan. Tun Abdullah Badawi, bapa pembangunan modal insan. Datuk Seri Najib, bapa transformasi. Saya pun tak tahu transform apa benda. Transformers ke apa ke, wallahu alam. Tun Mahathir, Perdana Menteri yang ke-7, bapa demokrasi. Dan yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin diberikan gelaran bapa keprihatinan Malaysia. Jadi, adakah sesuai diberikan gelaran bapa keprihatinan Malaysia ataupun dia lebih sesuai dengan abah perosak demokrasi? Silakan. Okey, terima kasih kepada Firdaus dan terima kasih kepada sahabat-sahabat lain. Okey, jadi soalan tu dia tanya adakah sesuai Abah Malaysia ni dipanggil Abah Prihatin. Bagi saya nama ni boleh kita gelar banyaklah. Dia nak bagi nama dia Abah apa pun terpulang kerana dia berkuasa hari ini. Tapi saya melihat beliau adalah Abah perosak demokrasi, saya setuju. Muhyiddin juga Abah perutusan khas. Muhyiddin juga Abah darurat. Muhyiddin juga Abah COVID-19. Tetapi yang saya kira yang hari ini yang paling glamour adalah Muhyiddin lah Abah gantung parlimen. Jadi kita boleh lihatlah daripada banyak Perdana Menteri dahulu, walaupun daripada dulu dari segi politik kita tak bersetuju di antara perbankan dan kajian itu biasa, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin nampaknya luar biasa. Ustaz Abu Hafiz kenal lah, moga mantan presiden dia dulu. Bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin ni? Kita ucap tahniah kerana dia walaupun boleh memilih jalan selesa bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi agak itulah adab orang berjuang. Jalan yang sempit ke, jalan berduri ke, kita akan lalui. Yang penting adalah prinsip. Jadi jelaslah kita boleh lihat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri hari ini hanya kerana nak jadi Perdana Menteri. Hanya kerana Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, dia sanggup digelar. Walaupun dia tolaklah bagaimanapun, tetapi rakyat Malaysia setuju bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah bapa pengkhianat negara. Dia telah mengkhianat bapanya, bapa politiknya, ni Tun Dr. Mahathir sebagai penasihat partinya sendiri. Dan ahli-ahli bersatu, berapa ramai. Dan hari ini kita boleh tengok, walaupun dia berkuasa, dia mengkhianati Bersatu Perak. Daripada Bersatu Perak dulu, boleh kepada Bersatu, yakni timbalan presiden dia ini, menteri besar, hari ini dapat kepada UMNO. Dan UMNO dengan selamba berkata, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lalu dapatlah kepada UMNO di Perak. Dan kita tengok juga di Johor dan banyak lagi.
Dengan arti kata lain, Muhyiddin Yassin bukan saja mengkhianat kita, tetapi dia mengkhianat partinya sendiri dan mengkhianat perjuangannya hanya kerana nak jadi Perdana Menteri. Saya sendiri seorang yang pernah mengagumi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di belakang tu ada buku yang saya ambil daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Buku manifesto warna kelabu. Kerana buku tu dia cetak sedikit. Saya minta dengan dia bagi ketika dia datang ke Bacok. Saya pergi jumpa dia, saya bercakap dengan dia. Masa tu saya terlalu respect kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana pada masa tu Tan Sri Muhyiddin Yassin betul-betul seorang pejuang. Kerana namanya langsung tidak dibincang sama ada timbalan Perdana Menteri ke apa ke. Dan dia sendiri beritahu jadi kuli pun tak apalah ketika himpunan bersih di Kuala Lumpur. Jadi kita nampaklah Muhyiddin Yassin ni betul-betul orang yang nak menyelamatkan negara. Rupa-rupanya dia plan lama dah. Daripada zaman Tun Abdullah lagi, rupa-rupanya dia lawan masa tu Najib jadi Perdana Menteri. Dan semasa Najib jadi Perdana Menteri, dia lawan Najib, 1MDB semua tu, dia nak jatuhkan Najib. Kata saya pada hari ini, betul tak betul pun, itulah saya berpandangan, masa tu lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya nak jadi Perdana Menteri. Dia dibuang oleh UMNO. Ketika dia dibuang oleh UMNO, apa dia tak kata pada UMNO? Bersumpah tidak akan kembali lagi kepada UMNO, tidak akan kembali kepada Pompok. Dan apa dia kata kepada PAH? Parti ajaran sesak, PAH cium mulut dengan perompok, macam-macam dia kata. Barulah kita tahu sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah bapa kepada bapa pengkhianat. Jadi segala gelaran hari ini hanyalah nak menghiburkan hati dia. Dia sendiri pun tak lena tidur malam. Kerana dia tahu suara rakyat. Mungkin pada permulaannya kita nampak dia baguslah ketika permulaan. Dia boleh umum macam-macam. Putusan khas. Tetapi hari ini, bila dia muncul di kaca TV, rakyat tak nak dengar apa. Rakyat nak dengar berapa ribu lagi dapat. Dalam keadaan kita hari ini, makanan tak ada atas meja. Duit dalam bank semakin kurang. Tan Sri Muhyiddin dah merompak. Jadi, rakyat tertanya-tanya lah. Apa lagi nak dah bagi pada rakyat. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin dah hajar rakyat. Akan ke bagi ni. Tapi sampai bila? Banyak mana pitih negara ni? Jadi kita boleh katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, dia dah jumpa jalan buntu. Akhirnya, jalan terbaik untuk kekal sebagai Perdana Menteri, Isytihar darurat. Yang sebenarnya bukan dia nak mengatasi masalah COVID, tapi sebenarnya nak menyelamatkan dia sebagai Perdana Menteri. Dan kuncu-kuncunya ni, seperti Tok Guru Haji Adi Awang, nak menyelamatkan jawatan dia sebagai Duta Khas ni menyokong. Dah jadi wajib. Tan Sri Anwar Musa, Taqiyuddin, mereka semua tu bukan kerana nak menyelamatkan negara, tetapi nak menyelamatkan jawatan. Dan kalau ahli parlimen, ahli politik tak boleh bercakap di parlimen, di mana fungsi semak dan imbang kita? Di mana demokrasi yang ada dalam negara kita? Jadi kita boleh katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin lah bapa perosak demokrasi dan bapa pengkhianat di Malaysia pada hari ini. Baik, terima kasih. Jadi jelas bahawa beliau bukan saja boleh kita kategorikan sebagai bapa perosak demokrasi, dan dia jugalah bapa-bapa yang lain lah. Kan? Bapa perutusan, bapa berjanji macam-macam. Yang saya sedihnya adalah apabila rakyat turut sama terpalit dengan apa yang berlaku pada hari ini. Kita sengsara. Rakyat Marhain hari ini dah jadi macam pengemis. Menunggu duit. Kan? Duk tunggu duit depan ATM bila nak masuk sampai begitu sekali kita jadi. Sebab duit memang tak ada. Sebab bila dah dia isytihar PKP darurat semua ni, mungkinlah yang kerja kerajaan yang ada gaji bulan-bulan tak ada masalah. Tapi bagi yang jual burger, bagi yang ada yang kutip sampah, kerja-kerja kais pagi makan pagi ni, di mana dia nak cari? Betul. Yang kerja-kerja sedaklah tiap-tiap bulan cocok keluar dia. Tapi bagaimana golongan bawah 40 ni? Hari ni kepala sekolah pula kena guna telefon. Kalau ada anak 4-5, hari ni masih ada lagi orang yang pakai dia punya mask ni sebulan tak tukar. Kenapa? Kerana kemiskinan. Ini realiti di negara kita. Tetapi ahli politik ni ada fikir macam tu? Tak ada. Mereka hanya fikir nak mengekalkan kuasa masing-masing saja. Baik.